Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para agamawan, para tokoh-tokoh akademik, para aktivis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai wakil daripada Mampir akan membacakan kenyataan media. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Malaysia adalah sebuah persekutuan yang terbentuk daripada kesinambungan kedaulatan 9 raja-raja Melayu yang telah memperkenankan pembentukan perlembagaan persekutuan. Kedaulatan raja-raja Melayu. Kedaulatan raja-raja Melayu ini dijamin dan dilindungi antara lain di bawah perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik mutlak kedaulatan atau kekuasaan pemerintahan telah mengamanahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakil, yakni khalifah. Amanah tersebut telah diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin dan kemudiannya diturunkan kepada para pemerintah wilayah-wilayah yang mendaulatkan Islam, termasuklah Raja-Raja Melayu. Kesinambungan warisan amanah kedaulatan ini dapat dilihat daripada isi lafaz sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan atas kalimat keramat wallahi wabillahi watallahi, untuk memelihara pada setiap masa agama Islam, seperti mana yang tercatat pada perkara 37 kurungan 1 pada bahagian 1 jadual 4 yang merupakan agama persekutuan, yakni perkara 3 dalam kurungan 1. Atas naratif dan prinsip ulama, raja dan rakyat berpisah tiada, Mampir diwujudkan sebagai wadah bebas yang bertindak mewakili suara hati ulama dan rakyat untuk memberi pandangan dengan penuh adab dan hikmah secara terbuka dan juga di balik tabir kepada institusi raja-raja dalam apa jua isu berbangkit, sama ada isu negara, pemimpin, rakyat dan juga isu yang melibatkan pihak istana, serta menghormati dan bekerjasama dengan para penasihat rasmi raja-raja demi pemerkasaan institusi Raja-Raja Melayu. Antara lain adalah melalui yang pertama, pemerkasaan institusi Raja-Raja yang disemak imbang oleh Perlembagaan Persekutuan amat penting sebagai kunci utama kejayaan untuk memartabatkan Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, melindungi hak-hak istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak, Bumi Putra, adat Melayu, adat anak negeri Sabah dan Sarawak, serta menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain dan penganut agama-agama yang lain tanpa menafikan hak-hak mereka bagi menjamin kesejahteraan, keadilan dan keamanan negara. Yang kedua, melalui menggerakkan kefahaman kepada seluruh rakyat pelbagai peringkat dalam memahami kepentingan pemerkasaan kedaulatan institusi raja-raja sebagai payung yang menaungi keharmonian agama, kesejahteraan kaum dan keamanan negara. Yang ketiga, dengan memberi penerangan kepada semua rakyat akan konsep politik kenegaraan yang merangkumi kedaulatan institusi raja-raja, Perlembagaan Persekutuan, rukun negara dan prinsip watan yang merangkumi sejarah, tradisi, adat dan budaya tanah air agar melahirkan rakyat yang cinta dan setia pada raja dan negara. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan mendorong serta mendukung pemilihan individu yang benar-benar ahli dan berwibawa dalam memikul amanah kehakiman, pentadbiran serta perundangan, termasuk di Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, agar mampu memperkasakan kerajaan serta kedaulatan raja-raja. Rakyat juga akan turut diberikan kesedaran terhadap amanah memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar layak di peringkat negeri dan persekutuan. Semoga dengan kehadiran Mampir di pesada negara dapat memperkasakan institusi raja-raja
agar wujudnya keamanan dan kesejahteraan negara. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mak Fakhur Razi daripada Media Atas Talian. So banyak perkara yang input yang kami pihak media dapat. Jadi saya ada soalan ringkas, 3 soalan saja. Yang pertama, sejauh mana kekuatan dan pengaruh mampir, dan yang kedua, bagaimana cara mampir menegur Raja-Raja Melayu, dan yang ketiga, sejauh mana kemungkinan penerimaan Raja-Raja Melayu pada mampir. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Meminta Tuan Haji Razali ataupun Ustaz Iqbal sendiri mau menjawab soalan tersebut. Silakan. Terima kasih kepada pihak media yang bertanya. Berkaitan dengan kekuatan, ukuran kekuatan, sebetulnya kekuatan pada mampir itu adalah kekuatan kepada para ulama, para tokoh ilmuwan, pakar bidang, dan juga kegigihan para aktivis yang sedia ada dalam mana-mana pertubuhan, dalam mana-mana badan. Itulah sebetulnya kekuatan yang ada, yang boleh digarap untuk memperkasa institusi raja-raja. Jadi untuk kami mengatakan bahawa pada mampir itu sebetulnya kerana disebutkan adalah mampir adalah ahli khidmat, maka kami tidak ada apa-apa sekiranya tidak ada para ulama, para ilmuwan, para pakar bidang, ya. Tidak berani kami untuk bertindak, tidak berani kami untuk berbuat sesuatu sekiranya perkara ini tidak didorong oleh semangat keberkahan doa para ulama. Maka kalau pada hari ini sebagai permulaan, alhamdulillah kami sangat sayu hati sebetulnya melihat kesudian para ulama yang tampil sedia bersama walaupun secara online, ya. Jadi mereka lah sebenarnya sebagai pemilik yang ada pada kekuatan itu pada mereka sebetulnya. Jadi alhamdulillah saya difahamkan daripada penyertaan pada pagi ini saja, ya, ada 60 wakil ulama, pertubuhan, wakil komuniti yang menyertai secara online, ya. Dan alhamdulillah yang secara di depan ini merupakan pada saya sebagai suatu permulaan awal yang kita yakin perkara ini para ulama sendiri akan gembelingkan, ya, dan kami sedia untuk tampil berkhidmat menawarkan apa yang boleh dibantu dalam merealisasikan hasrat, ya, para ulama, para tokoh yang kita yakin lebih cinta, lebih faham akan soal negara itu sendiri. Sekian untuk persoalan pertama, saya kira yang lebihnya. Baik, soalan yang berikutnya daripada sidang media berkenaan dengan bagaimana cara menegur raja-raja. Kami daripada pihak mampir percaya kepada setiap sesuatu itu ada adabnya. Kami berpegang kepada rukun negara, iaitu kesopanan dan ketatasusiliaan. Dan untuk menyampaikan teguran dan juga nasihat kepada raja, maka akan dilihat apakah isu yang berbangkit. Ada isu yang kemungkinan kita akan memberikan nasihat secara terbuka, dan ada yang berkaitan dengan peribadi raja-raja itu yang akan diberikan nasihat secara tertutup. Dan kami percaya kepada saluran yang betul, channel yang betul, dan juga adab yang betul dalam menyampaikan nasihat dan menyampaikan teguran kepada raja-raja itu, bukan dengan cara yang kasar dan keras. Ada suatu peristiwa dahulu, Khalifah Harun al-Rashid, kalau tak silap saya,
dia melakukan suatu kesilapan yang ditegur keras oleh seorang alim pada zamannya. Lalu dia mengatakan bahawa saya tidak lebih jahat daripada Fir'aun dan kamu tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menasihatkan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kepada Fir'aun dan katakanlah kepadanya dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang mulia. Maka kami berpegang kepada prinsip ini, adab ini, dalam menyampaikan kesepakatan dan kemuafakatan suara daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga aktivis-aktivis agama dan juga Melayu yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Kemuafakatan mereka itu disalurkan, kerana di sini saya perlu mengheret sedikit sejarah. Ketika 1957 apabila negara kita bertukar kepada politik demokrasi dan juga pemerintahan raja yang berperlembagaan, kemudian timbulnya sistem pemerintahan yang baru, yang asing, yang tidak terbiasa sebelum itu. Pecahan kepada kehakiman, perundangan dan juga pentadbiran eksekutif, legislatif dan juga kehakiman, dan kemudian pecahan kepada Dewan Negara, kemudian Dewan Rakyat, kemudian Dewan Undangan Negeri. Ini sesuatu yang tidak terbiasa dengan apa yang pernah menjadi pengalaman para ulama sebelum ini ketika menyampaikan nasihat kepada raja. Dan pada fasa tersebut ulama tidak dapat melihat di mana posisi mereka dalam menyampaikan nasihat dan juga teguran mereka kepada para raja, kerana seolah-olahnya ada suatu gap dan ada suatu lapisan yang begitu tebal untuk suara ulama sampai kepada para raja, raja-raja Melayu khususnya. Maka mampir sebagai suatu platform untuk menyempurnakan amanah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para ulama setelah merdeka sejak 1957. Ya, ada pecahan ulama, ada ulama yang terus memencingkan diri dan tidak masuk campur kerana kerumitan di dalam yang complicated, yang rumit dalam sistem pemerintahan. Dan ada pula para ulama alhamdulillah yang faham sistem pemerintahan dan mereka bersama dengan politik kepartian dan mereka berada di dalam perjuangan politik tersebut, ya. Tetapi kita dapati ramai daripada para ulama, bahkan majoriti para ulama, mereka tidak bersama dalam tidak bersama di dalam politik kepartian tersebut. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga menyedari bahawa untuk membetulkan keadaan masyarakat dan bagaimana para ulama juga dapat memberi sumbangan kepada kestabilan politik negara, bagaimana keadilan dapat ditegakkan, kesejahteraan, bagaimana baldatun thayyibah wa rabbun ghafur itu dapat ditegakkan. Maka para ulama selama sepuluhan tahun ini ada di dalam hati mereka bahawa aku bertanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan, tetapi di mana channelnya, di mana salurannya, di mana garis panduannya? Kerana ada satu gap, ada satu tembok yang tebal di situ. Maka di sinilah apa yang ingin dihasratkan oleh Mampir sebagai suatu wadah dan platform untuk mengangkat suara-suara ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan kita takut bahawa sesuatu yang menjadi fardu kifayah untuk menasihati sultan, untuk mendekati raja-raja, untuk memberikan input-input yang baik kepada mereka, pada asalnya adalah suatu fardu ain. Tetapi kita khawatir pada keadaan yang genting dan getir seperti ini sudah menjadi fardu ain kepada setiap ulama. Dan jika ianya menjadi suatu fardu ain, maka amanah itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Maka sekurang-kurangnya Mampir muncul untuk sekurang-kurangnya dapat disempurnakan amanah ilmu, amanah tarbiyah, amanah dakwah yang kita cuba gunakan secara back to the root. Apabila kita lihat suatu permasalahan,
problem berlaku, maka kita lihat apa punca, apa akarnya. Maka kita tengok ranting-ranting kering, daun-daun kering, ya, kita tak terus cantas pokok tersebut. Lama-lama sampai habis batang dia pun tertanggal, tapi kita rawat akarnya. Kita rawat akarnya. Maka apa yang dilakukan oleh mampir adalah untuk kita pergi ke akarnya, dan kami melihat bahawa banyak isu-isu dan masalah-masalah, agenda-agenda yang sedang berlaku di dalam negara kita, ianya dapat diselesaikan melalui tonggak utama kepimpinan, pentadbiran dan pemerintahan negara itu, iaitu Raja-Raja Melayu, ya, Raja-Raja Melayu. Dan inilah yang perlu dikembalikan kesedaran, kerana selepas merdeka hatta ulama pun tak dapat nampak Raja-Raja Melayu kita ini di posisi mana dia. Adakah dia di bawah perlembagaan atau di atas perlembagaan? Adakah mereka ini di bawah Dewan Negara, atas Dewan Negara, bawah Parlimen atau atas Parlimen, di bawah menteri ataupun atas menteri? Ada yang menyangka bahawa pemerintahan diraja ini seperti seolah-olah legasi tinggalan legasi Hindu Buddha. Ada yang menyangka bahawa ini sebagai suatu feudal yang mereka lihat bagaimana cara barat dengan pemerintahan monarki mereka. Dan juga ada yang melihat sistem raja-raja dah macam boneka. Jadi para ulama sedikit ada berlaku kekeliruan yang seperti ini, dan inilah kami melihat masa yang sangat tepat untuk dikembalikan semula kesedaran apabila negara Malaysia disebut, apakah puncak pemerintahan yang sebenar, apakah puncak pentadbiran yang sebenar. Lalu apabila pendekatan ataupun approach kepada root, kepada akar yang merupakan tonggak utama pentadbiran, dengan peruntukan-peruntukan perlembagaan yang ada dengan saluran yang betul dan tepat, dan kita mengharapkan ianya dapat menjadi harapan untuk menyelesaikan banyak masalah dan problem di negara kita. Dan soalan yang berikutnya berkenaan sejauh mana penerimaan Raja-Raja Melayu terhadap mampir. Secara berterus terang bahawa penerimaan daripada Raja-Raja Melayu terhadap apa yang cuba diangkat oleh mampir adalah bukan ukuran kejayaan yang kita letakkan dalam kejayaan mampir itu sendiri. Bahkan ini sebagai suatu wadah untuk menyempurnakan aspirasi yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, mengatakan bahawa sinfan minan nas idza salaha an-nas wa idza fasada an-nas al-ulama wal umara. Dua golongan daripada kalangan manusia, yang mana apabila dua golongan ini baik, maka baiklah ke seluruh masyarakat manusia. Dan apabila dua golongan ini buruk, maka buruklah keadaan masyarakat dan juga manusia. Dua golongan ini adalah al-ulama wal umara. Maka di atas tanggungjawab ilmu itu ada amanah yang ditanggung, ada dakwah amanah dakwah yang ditanggung. Maka sekurang-kurangnya kami telah menyampaikan apa yang patut kami sampaikan. Kami cuba untuk membetulkan keadaan, islah apa yang boleh diislah melalui teguran, seperti mana hadis Rasulullah SAW, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi, kalau kamu melihat kepada kemungkaran, kerosakan, ubahlah dengan tangan kamu, dan jika kamu tidak mampu dengan mulut kamu, jika kamu tidak mampu sekurang-kurangnya dengan hati kamu. Maka dikatakan bahawa membetulkan keadaan dengan lidah itu adalah tugas para ulama. Maka mampir dengan platform ini, kita tidak membiarkan lagi para ulama memendam rasa di dalam jiwa mereka apa yang patut mereka perbetulkan. Kita mengambil suara-suara mereka sebagai suatu pemuafakatan bilisanih, memperbetulkan keadaan dengan lisan, dengan lidah. Mudah-mudahan dengan sedikit suara yang kami ambil daripada para ulama ketika di mahkamah ilahi di hari akhirat kelak, mudah-mudahan kami terlepas daripada perhisaban dan perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menjalankan usaha, dan natijahnya kita serahkan kepada Allah sejauh mana penerimaan daripada Raja-Raja Melayu itu, natijah itu kita serah kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan tugas dan amanah kami sebagai orang-orang yang memegang warisan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.